Baik, kita masuk hadis yang seterusnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf asas as-sufrah. فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة. Hadis hasanun sahih. Baik, riwayat daripada Imam At-Tirmidzi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat ada kesan berwarna kuning pada Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi bertanya, apakah ini? Kita tahu Nabi pergi dekat keluar, Nabi jumpa Abdurrahman bin Auf. Dia tak sebutlah Nabi bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dekat mana. Dan Nabi nampak dekat pakaian Abdurrahman bin Auf ini ada kesan kuning. So ulama kata kesan kuning ni apa? Za'faran. Za'faran ni tuan-tuan, dia berwarna kuning. Dia sejenis minyak wangi yang biasa dipakai oleh wanita. Wangi je tak berapa kuat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Syama'il, Nabi kata minyak wangi lelaki yang tidak berwarna, manakala minyak wangi wanita yang tidak berwarna. Sebab apa minyak wangi yang tak berwarna pada zaman Nabi SAW? Zaman sekarang ni semua tak berwarna tuan-tuan. Kalau kita letak kat pakaian, dia tak bagi kesan. Ya tak? Mana-mana minyak wangi lah, minyak atar ke, minyak yang ada alkohol ke, apa-apa sajalah, dia tidak memberi kesan pada pakaian, kecuali kalau kita tumpahkan dia. Okey. Baik. Jadi Nabi kata minyak wangi yang tidak berwarna untuk lelaki, yang berwarna untuk perempuan. Maksud apa? Pada zaman Nabi, minyak wangi yang macam betul-betul jernih tu, dia wangi dia kuat. Kesan wanginya sangat kuat. Itu sesuai untuk lelaki. Lelaki bagus kalau pakai minyak wangi yang macam tu. Manakala perempuan pakai minyak wangi yang Nabi kata pada zaman Nabi yang berwarna, kalau letak pada pakaian nampak kesan warna. Tapi tak adalah nampak kesan yang terlalu ketara, tapi nampak jugalah pada pakaian, tapi baunya ringan. Dekat-dekat, ya, kalau suami peluk dia, baulah bau. Tapi kalau sekadar orang duduk sebelah, tak adalah bau. Maksudnya Nabi SAW mengambil berat tentang perbezaan minyak wangi lelaki dan wanita. Ya, jadi disebutkan dalam hadis juga Nabi SAW yang mana wanita dia pakai minyak wangi. Ya, iza sta'tarat ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin litajidu rihaha fahiya zaniyah. Mereka kata mana-mana wanita yang memakai minyak wangi, yang mana dia pakai minyak wangi sengaja dia melalui depan lelaki supaya lelaki itu menghidu kewangiannya. Dan supaya wanita lelaki yang dia lalui itu menghidu kewangiannya itu rasa tertarik, rasa bersyahwat, maka Nabi kata wanita itu dapat dosa seperti dia berzina. Dalam hadis ni mengatakan bahawa perempuan tidak boleh berlebih-lebihan pemakai minyak wangi. Boleh nak pakai minyak wangi, dalilnya apa? Nabi kata minyak wangi perempuan yang berwarna, maksudnya yang kurang baunya. Boleh beli tak apa minyak wangi, pakai sikit, maksudnya ialah untuk suami, ataupun tidaklah bak kata orang untuk mengurangkan bau badan yang tengit dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Ya, ataupun pakai deodoran yang ada wangi-wangi, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sengaja dia pakai, dia spray satu badan, dia mengharapkan bila dia lalu depan lelaki akan bersyahwat, ini hukumnya dosa yang sangat besar. Tapi ustaz, saya pakai minyak wangi bukan niat untuk lelaki bau, tapi siapa suruh pakai banyak-banyak? Pakai banyak-banyak tu nak mengharapkan orang bau kita wangi lah. Pakai sikit saja. Bukan tak boleh, boleh tapi sedikit. Jadi Nabi SAW nampak kesan kuning pada pakaian Abdurrahman bin Auf. Nabi tahu ini za'faran. Za'faran ni minyak wangi perempuan. Kenapa Abdurrahman bin Auf pakai pula ni? Macam mana boleh ada dekat pakaian Abdurrahman bin Auf? Maka Nabi concern. Nabi tanya, faqala ma hadha? Wahai Abdurrahman, apakah ini warna kuning ni? Kenapa Nabi concern? Nabi concern sebab Nabi tak suka dalam syariat Islam, tak boleh kalau lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Ada pakaian khusus, ada perbuatan yang khusus hanya untuk lelaki, dan ada yang khusus untuk perempuan. Itu jelas.
Dalam hadis yang disebutkan, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyerupai perempuan menyerupai lelaki, iaitu al-musyabbihat binan nisa wal musyabbihina minar rijal, iaitu al-musyabbihat bin nisa wal al-musyabbihina bir rijal wal musyabbihat al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihat bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat golongan wanita yang menyerupai lelaki dan golongan lelaki yang menyerupai perempuan. Tak boleh, tak dibenarkan sama sekali. Satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Iaitu isteri Nabi SAW. Dia pakai tudung, lepas tu ada kain lebih, kan ekor tudung tu panjang, so dia lilit 2 kali ke atas dia. So Nabi kata nak lilit sekali saja. Nabi kata jangan lilit 2 kali. Pasal apa? Bila Ummu Salamah ekor tudung tu dililit 2 kali, nampak macam serban. Nampak? Kita tahu Ummu Salamah tak ada niat pun dia nak tiru lelaki. Tak ada. Takkan wanita sesoleh dan sebijak yang sealim seperti Ummu Salamah berniat nak tiru lelaki. Tidak. Dia orang wanita yang salihah. Tapi Nabi kata tak ada niat pun, orang tengok macam lelaki pun tak boleh. Tak dibenarkan. Nampak macam tu. Jelas? Ya, apatah lagi ya, musim PKP lah, saya pernah cerita tak kat rumah, duk meraih, duk rumah meroyan PKP ni tuan-tuan, ya, sampai tak ada baju lain dah. Suami pakai baju kelawar wanita, ya tak? Dah lah pakai baju kelawar wanita, lepas tu masuk internet tunjuk bangganya, Allahu Akbar. Ya, pasal apa? Oh, selesa lah. Ini bukan selesa masalah, ini saja nak cari glamour tuan-tuan. Glamour nak cari apa semua kita tengok. Ya Allah, tak ada baju lain ke? Ya, pakai kain plekat pun okey dah. Kain plekat, kangkang aircon masuk, oh sedap rasanya. Apa bezanya? Pakai t-shirt, ini baju kelawar nak cari glamour je tuan-tuan. Tak percaya naik motor. Naik motor bukan kain plekat. Oh, dia punya nikmat tu. Aircon dia tu sedap. Ini pakai baju kelawar. Alah ustaz, dia pakai baju kelawar tu bukannya nak menyerupai perempuan, nak selesa. Even you tak ada niat sekali pun, haram. Sebab apa? Baju kelawar memang untuk perempuan, ikut adat masyarakat kita, betul tak? Itulah. Sebab itu sama juga dia punya positionnya Ummu Salamah. Dia ikat 2 kali tu bukan nak pakai serban, dia mungkin nak ketatkan ke, ataupun nak nampak lebih kemas. Nabi tak bagi, jangan 2 kali, sekali juga. Bila 2 kali tu nampak tebal macam serban, nampak macam tu sekali. Itu yang saya tegur dekat internet, dekat Facebook, kata tak boleh lelaki pakai baju ni. Ya, kalau nak pakai baju kelawar, ada baju kelawar dekat negara Arab namanya Abu Sabah nama dia. Kan macam baju jubah yang lengan pendek tu kan, baju tidur Arab tu kan. Baju tidur Arab tu Arab buat tidur, tapi kita buat semayang. Tapi tak apalah, no problem, there is no issue, asalkan tutup aurat tak ada masalah. Dia ada 2, lengan panjang satu, ada lengan pendek satu. Ya, dekat Arab Saudi kalau pakai baju tu kat luar kena saman 700 rial. Sebab itu pakaian dalam rumah. Ya. Tapi kat sini pakai, ini bukan Saudi tuan-tuan. So biarlah kalau ada jemaah pakai baju tu, biarkan, tak apa. There is no issue, bukan jadi apa. Ya, jangan pula dia pakai tu dalam tak pakai apa-apa. Betul tak? Dia tunduk ke apa ke, dah lah benda ni tak ada collar, dia tunduk nampak benda tu kan, berterbangan tapi tak ada kepak. Itu bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tak boleh. Apa hal keadaan sekalipun tak boleh dibenarkan. Ya, ada orang tanya, kalau perempuan pakai seluar kan lelaki pakai, perempuan boleh pakai seluar, tapi pakai seluar perempuan. Betul? Jangan pakai seluar dia pergi dekat bahagian yang lelaki tu, dia beli seluar lelaki, dia pakai seluar lelaki. Ataupun dia nak pakai seluar memang seluar yang jenis lebar, macam apa istilah panggil, istilah palazzo tu. Itu tak apa, besar. Jangan pula perempuan zaman sekarang ni suka pakai seluar, tapi pakai seluar memang ketat sungguh. Kalau boleh nak bentuk punggung tu, kalau boleh nak pecah punggung tu tuan-tuan. Betul. Nasihatkanlah. Ya, sini tak ada lah, dalam sini tak ada. Kat luar-luar tu anak dara kita, anak gadis kita, jiran ke, menantu, tegur tuan-tuan. Benda diharam. Sebab tu dalam hadis dalam kata kasiyatun ariyatun, yang apa akan termasuk dalam golongan ahli neraka, pakai baju tapi nampak telanjang. Imam Nawawi kata walaupun pakai baju tapi nampak bentuk tubuh badannya, ini haram jelas. Ya. Jadi perempuan boleh pakai seluar tapi seluar perempuan. Perempuan boleh pakai baju kurung perempuan. Perempuan boleh pakai jubah
pakai jubah tapi jubah perempuan. Ya tak? Ada perbezaannya. Baik, jadi Nabi tengok, kau pakai minyak wangi perempuan pasal apa? Ini kan minyak wangi perempuan. Kenapa pula pakai minyak wangi perempuan? Tak ada minyak wangi lain tak? Kita kan lelaki ada minyak wangi sendiri. Macam itu yang Nabi concernkan kepada Abdul Rahman bin Auf. Nampak tu? Minyak wangi perempuan pun Nabi SAW ambil berat. Baik, apa kata Abdul Rahman bin Auf? Faqala inni tazawajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin. Dia kata, wahai Rasulullah, aku mengahwini seorang wanita yang mana maharnya sebanyak 5 dirham. 5 dirham maksudnya hantaran mahar di situ. Baik, dia kata apa? Wahai Rasulullah, yang kuning ni bukan apa aku bawa kahwin. So isteri aku ni pakai minyak wangi. So biasa bawa kahwin, duk rapat-rapat, tak nak berpisah. Kalau boleh nak masuk tandas pun sekali sama-sama, nak berak sama-sama. Kalau macam tu lah, bak kata orang. Ya. So bila rapat dengan isteri, tu isteri dia pakai minyak wangi, itu terkenalah kat badan dia. Oh, Nabi faham lah. Okey, dia faham. Maksudnya bukan disengaja kan, tetapi yang pakai itu isteri Abdul Rahman bin Auf yang baru dikahwini dengan hantaran 5 dirham. Nampak tu? Jadi Nabi pun faham lah. Okey, ya. Baik, Nabi SAW kata, faqala barakallahu laka. Nabi kata, diberkat, semoga Allah memberkati kamu. Ini doa kalau kita jumpa orang baru kahwin, kita kata barakallahu alaika. Kalau yang 2 orang, barakallahu alaikumah. Ataupun dalam bahasa Melayu, semoga Allah memberkati kalian berdua. Ini doa, bagus doa macam tu, insya-Allah. Ya, kalau kita bayangkan setiap kali buat majlis kahwin, yang datang tu 1000 orang, 1000 tu doakan barakallahu laka, barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma bi khair. Nampak tu? Bayangkan kalau 1000 tu takkanlah tak ada yang termakbul. Insya-Allah kita mengharapkan doa orang macam tu pasal apa? Insya-Allah doa orang yang datang ni tuan-tuan berkat dalam rumah tangga. Yang mana kita berkahwin ni macam saya tuan-tuan yang kekal sampai sekarang ni, mungkin berkat doa orang yang datang jumpa kita ni tuan-tuan. Berkat orang doa tu yang Allah makbulkan doa dia, kita pun bahagia sampai sekarang. Tak adalah bercerai, anak pun baik, sihat walafiat, rezeki mencukupi, alhamdulillah. So disunatkan apabila kita bertemu orang yang baru kahwin, kita doa